Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan terus kepada kaedah ketujuh daripada buku Qawaid Dakwah Ilallah yang bertajuk berbicaralah dengan manusia menurut kemampuan pemikiran mereka atau menurut kadar kemampuan mereka. Jadi tajuk ni lebih kepada seni komunikasi. Dan macam kita pernah sebut sebelum ni, buku Qawaid Dakwah ni dia unik sebab dia menyentuh kaedah-kaedah daripada pelbagai aspek. Jadi kaedah ketujuh ni dia menyentuh aspek komunikasi. Satu aspek yang tak boleh lari daripada kehidupan seorang pendakwah. Jadi kalau kita nak mewakafkan diri kita sebagai seorang da'i atau pendakwah, nak tak nak kita kena belajar seni komunikasi. Walaupun yang namanya macam kebaratan seperti psikologi, sosiologi, itu semua tak lari daripada dunia komunikasi, tempat seorang pendakwah tu melatih bakat ataupun skill dia kan. Okey, kita teruskan kepada isi daripada tajuk ni. Dr. Imam Said dia membawa kita kepada asas dakwah tu sendiri. Dalam Al-Quran kan ada sebut, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Okey, dekat sini hikmah dan mau'izah hasanah ni adalah teknik bercakap. Bila kita sebut seorang pendakwah tu berhikmah, maksudnya dia fikir dulu sebelum dia bercakap. Sesuai tak sesuai, konteks kena tak kena, kadarnya bagaimana, itu berhikmah. Bukan main terjah je kan. Okey. Dan mau'izatil hasanah pun begitulah. Kita menyampaikan dalam keadaan yang cantik. Okey. Jadi menginsafi ataupun menyedari kepentingan ayat tadi, ayat dorongan dalam berdakwah tadi, kita kena peka sebagai seorang pendakwah teknik-teknik yang kita gunakan. Antara cara untuk peka dalam menyampaikan dakwah kita adalah apabila bercakap tu kena sesuai dengan laras penerima. Kita panggil compatible kan. Kalau contoh Ana nak pakai earphone nak dengar lagu kat laptop, earphone tu kalau mahal mana sekalipun, kalau tak compatible dengan laptop, tak jadi juga, dia tak boleh dengar juga kan. Macam tu juga kita punya wasilah bercakap. Kadang-kadang isi dia dah okey dah mantap, tapi cara tu dah tak compatible, orang tu pun tak mampu nak faham, tak mampu nak hadam kan. Jadi tak bermanfaat juga akhirnya. Kita nak cuba menyampaikan dalam keadaan yang sangat optimum dia punya keberkesanan kan. Okey. Jadi Dr. Imam Said dia membawa satu tafsir daripada Ibnu Abbas, seorang sahabat yang kita tahu, seorang yang dirujuk dalam tafsir. Beliau berkata beliau memahami ayat dalam Al-Quran yang dekat dengan seorang pendakwah, iaitu ayat kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang rabbani. Ibnu Abbas memahami ayat ini sebagai jadilah kamu seorang yang alim atau seorang yang faqih dan lemah lembut. Pelik kan? Cara Ibnu Abbas memahami ayat selalunya beza dengan cara kita yang baru pertama kali baca ayat tu. Sebab Ibnu Abbas ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dia kan masa dia kecil. Rasulullah doakan semoga dia ni dikurniakan ilmu. Tak ingat macam mana doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Tapi dia menjadi salah seorang sahabat yang memang dirujuk, kefahaman dia terhadap Al-Quran tu mantap lah kan? Jadi dia memahami ayat Rabbani ni, jadilah kamu orang Rabbani,
sebagai jadilah kamu seorang yang faqih dan jadilah kamu seorang yang lemah lembut. Faqih dan lemah lembut. Rabbani adalah orang yang hidup dia tu mengikut jalannya Allah Subhanahu Wa Taala hendak. Pendakwah adalah orang-orang yang Rabbani lah sepatutnya. Bila dia mahu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri perlu menjadi Rabbani. Imam Bukhari mensyarahkan hadis ni sebagai seseorang yang mengajak kepada Allah daripada sekecil-kecil ilmu sebelum sebesar-besar ilmu. Ibnu Hajar dia mengatakan bahawa sekecil-kecil ilmu ni adalah benda-benda yang asas, benda-benda yang jelas masalah dia, yang bila disebut tu ringkas orang boleh faham. Dan sebesar-besar ilmu pula adalah benda yang perlukan penelitian, kajian yang mendalam, kan? Perlukan syarah yang lebih jitu. Jadi seorang pendakwah sebelum dia pergi kepada permasalahan yang besar-besar yang dalam ni, dia kena settle dulu isu-isu kecil, yang tajuk-tajuk yang basic, kan? Mengikut kemampuan orang yang dia nak dakwah tu. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis ataupun banyak peristiwa, Rasulullah memilih untuk mengajar ataupun meminta sahabat melakukan yang paling tepat pada waktunya, kita panggil. Contohnya satu hadis yang berbunyi lebih kurang macam inilah mafhumnya. Seseorang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun beriman kepada Allah dan Rasulnya, haram baginya neraka. Tu hadis. Jadi Muaz radhiyallahu anhu dia nak ceritalah dekat semua orang, kan, sebab dia happy. Hadis tu membawa berita gembira yang besar. Rasulullah kata jangan, eloknya jangan, sebabnya takut orang jadi malas, tak nak beramal, mengucap je cukup. Sebenarnya dia tak bercanggah pun. Jadi Muaz radhiyallahu an dia menyahut nasihat tu, menyambut nasihat tu dengan baik, dan akhirnya sebelum dia wafat dia menyampaikan hadis tu supaya dia tidak menyorokkan salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi adalah hadis tu dalam riwayat hadis-hadis sahih. Begitu juga pada kita kena tengok pada waktu mana yang tepat. Kalau aku cakap ni, apa dia punya efek dia teruk ke baik, kena fikir panjang. Sebab kata Anis Mata, orang yang cerdik tu adalah orang yang fikir natijah terakhir, yang paling last sekali. Begin with the end of mind, kan, sebab kata orang putih. Jadi macam tu juga kita dalam berdakwah, kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu peristiwa tu je, ada banyak lagi yang kita boleh baca. Dr. Hamam Said pun ada senaraikan dalam tajuk ni. Jadi dalam kaedah ni juga, berbicara sesuai kemampuan ni adalah kita panggil sebagai satu akhlak yang baik. Kenapa Ana sebut akhlak yang baik? Sebab dia adalah satu akhlak yang halus, yang menyantuni manusia, menyantuni hati dia, menyantuni fikiran dia. Dia memerlukan kesedaran yang lebih sikit berbanding hanya bercakap. Kita dalam berdakwah, kita tend to hanya menyampaikan. Kita lupa yang kita tengah bercakap dengan manusia tu kadang-kadang, kan? Kita ingat, okay, aku dah cakap ni, kau boleh terima lah, boleh proses.
Sebenarnya dia jauh lagi daripada itu. Jadi dia adalah akhlak yang baik. Dan Dr. Hamam Said juga ada menyenaraikan 3 jenis golongan. Menarik tau, Dr. Hamam Said menaraikan 3 golongan dalam dunia dakwah ni. 3 golongan yang kita nak dakwah ni. Ada 3 macam orang. Sebenarnya lebih lah, cumanya 3 ni ada sebab kenapa Dr. Hamam Said menyenaraikan 3 sahaja. Yang pertama adalah golongan yang tidak terpelajar. Maksudnya golongan yang mungkin tak dapat nak masuk universiti, ataupun dia punya pelajaran dia tak tinggi lah, kan? Bukanlah tak pandai langsung, tapi tak tinggi. Jadi golongan yang sebegini, Dr. Hamam Said ada menyatakan beberapa cara untuk menyantuni mereka. Golongan-golongan sebegini, kalau kita berdakwah, kita tak boleh pergi kepada isu-isu yang sangat complicated, susah nak faham, ataupun yang memerlukan yang banyak pakai apa tu kita panggil term-term yang susah-susah, kan? Kita lambatkan semua jenis disiplin ilmu kepada dia orang, memang tak bermanfaat. Jadi golongan yang begini, kita sebut yang asas-asas sahaja pun boleh menyentuh hati dia. Supaya dia tak lari daripada dakwah ni. Dia tak rasa dakwah ni berat sangat, kan? Dan mereka ni lebih senang di approach, kita panggil, didekati dengan emosi, dengan nilai emosi dan rasional. Jadi bila kita bercakap, kita tak perlu pergi sangat kepada explanation yang besar. Kita hanya mungkin boleh sebut explanation dari segi contoh dan permisalan yang mudah difahami. Ataupun kita boleh dekati dia dengan emosi, kan? Dari sudut nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Juga dengan kisah-kisah, dengan pengajaran daripada kisah terdahulu, contohnya kisah para nabi, para wali, kan? Benda-benda ni bila kita kongsi, dia akan ambil tu dengan sepenuh hati. Sebab dia tak ada, kita panggil apa, dia tak ada tapisan yang banyak, kan? Dia sangat kita panggil apa, kalau Ana nak sebut dalam bahasa Hana sekarang ni, sangat jujur dan ikhlas lah, kan, mengambil sesuatu tu. Kadang-kadang dia orang pun tak tanya banyak. Lain dengan orang yang terpelajar. Ini golongan kedua. Golongan kedua ni golongan terpelajar. Maksudnya dia pergi universiti, dia dah biasa dengan data, hujah, dalil, kan, pembuktian. Jadi orang-orang macam ni kena berhati-hati dalam menyampaikan. Bukanlah tak berhati-hati dengan golongan pertama, tapi lebih berhati-hati dan teliti dengan golongan kedua ni, supaya apabila kita menyampaikan sesuai dengan kemampuan dia menerima. Bila kita terlalu sambil lewa ataupun terlalu simplistik dengan golongan yang menginginkan hujah, menginginkan pembuktian, dia tak puas hatilah, kan? So dia boleh jadi fitnah juga kepada dakwah. Kita kena lebih mendalami sesuatu yang kita nak sampaikan tu. Okey, seterusnya golongan ketiga, golongan spesialis kita panggil. Dia cerdik pandai, orang terpelajar dan spesialis pula. Golongan sebegini, kata Dr. Hamam Said, bila kita nak approach, nak dekati, kita sendiri sebagai pendakwah kena tahu selok-belok kepakaran bidang dia. Contohnya kalau bercakap dengan doktor, nak tak nak kita kena mendalami ke dunia kedoktoran tu. Ataupun kita tengah berdakwah kepada peguam, kita kena tahu selok-belok dunia guaman, undang-undang dan sebagainya. Sebab nanti dia akan bercakap dalam rangka tu, kan, macam mana kita nak menjawab.
Sebab kalau dia bercakap dalam rangka seorang peguam dan kita pula menjawab dengan rangka seorang guru tadika contohnya, maaf ya kalau kasar sikit bunyi, jadi dia tak compatible. Dia tak compatible, tu yang jadi masalah. Jadi itu antara sebahagian daripada yang Dr. Hamam Said tulis. Ada lagi dalam buku tu yang Ana tak syarahkan. Ialah sebahagian daripada usaha, daripada kita panggil kesungguhan dalam berdakwah. Dan salah satu bentuk kasih sayang juga, sebab bila kita kasih kepada seorang, kita akan cuba yang terbaik, betul tak, dalam dakwah. Begitu juga kita cuba memahami dulu mad'u kita ni macam mana, dia boleh menerima kita macam mana, kita bercakap dia mudah terima dalam bentuk yang macam mana, kita pergi dengan cara tu. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan memudahkan kita beramal dengan apa yang kita belajar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.